Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ringkas dan padat dalam masa 10 minit saja. Ini penggulungan yang amat baik. Tuan Yang Di-Pertua, salam sejahtera, salam Ramadan Karim. Tuan Yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mulakan penggulungan titah diraja dengan serangkap pantun dari segenap pelosok negara. Berhimpun kita di Dewan Yang Mulia, membawa segala harapan nusa dan bangsa, Malaysia Madani kita julang bersama. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat senator yang telah membangkitkan isu perbahasan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebelum saya menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan, sukacita ingin saya kongsikan bahawa pada tahun 2023, KPKT telah berjaya merangkul beberapa anugerah berprestij serta pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Antaranya, pertama, penarafan Malaysian Government Performance Index MyGPI dengan kategori Platinum. Ini adalah hanya 3 kementerian yang berjaya mendapat pengiktirafan ini. Kedua, Recognition of Excellence Award 2023 bagi perkhidmatan PBTP sempena 8th Annual Malaysia Open Government Leadership Forum 2023. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, PBTP sejak diperkenalkan pada 2021 telah berjaya mengutip dana untuk kerajaan, hasilnya lebih 600 juta ringgit dan telah pun diguna pakai oleh 102 buah PBT di seluruh negara. Ketiga, anugerah utama bagi anugerah inovasi perdana sektor awam serta tempat pertama track keselamatan dan pentadbiran anugerah inovasi sektor awam melalui projek inovasi audio frequency intercept system AFIS dengan anugerah wang tunai sebanyak 1 juta ringgit berjaya dimenangi oleh KPKT. Keempat, tempat pertama track ekonomi anugerah inovasi sektor awam melalui projek inovasi gerbang e-pembayaran berpusat sektor awam. Kelima, tempat kedua bagi anugerah penilaian outcome Kementerian Berprestasi Tinggi sempena Anugerah Pembangunan Negara tahun 2023. Dan keenam, anugerah khas pencapaian konsisten penilaian outcome pembangunan negara tahun 2023 sempena Anugerah Pembangunan Negara. Bagi tahun 2024 pula, KPKT telah menggariskan 8 bidang fokus utama seperti berikut. Pertama, membangun dan memperkasakan peranaan kerajaan tempatan. Kedua, membangun potensi PBT bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara. Ketiga, perancangan perumahan yang lebih komprehensif serta berdaya saing. Keempat, pemekasaan komuniti tanpa mengira kaum dan agama. Kelima, pengurusan sisa pepecah bersepadu yang lebih efektif dan efisien bagi menghasilkan pelaksanaan ke arah ekonomi kitalan ataupun dengan izin circular economy. Keenam, memperkukuhkan agenda bandar mampan dan pintar ke arah perbandaran baru. Ketujuh, memperkukuhkan kesiapsiagaan kebombaan dan juga penyelamatan yang sejahtera. Dan yang terakhir, mensasarkan pembinaan sekurang-kurangnya 100 buah taman rekreasi awam madani di seluruh negara. Tuan Di-Pertua, KPKT akan sentiasa komited dalam memastikan pembangunan yang mampan serta seimbang dapat dicapai di semua negeri di Malaysia dalam semua bidang fokus di bawah kementerian yang telah pun saya senaraikan tadi. Berhubungan dengan isu perbahasan yang dibangkitkan, hanya YB Senator Datin Haja Rusuyati binti Alang telah mencadangkan supaya selain Kampung Baru Cina, semua kampung Melayu di seluruh negara termasuk di Sabah Sarawak turut diangkat sebagai tapak warisan dunia di bawah UNESCO. Untuk makluman Tuan Yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, pencalonan Kampung Baru sebagai tapak warisan dunia merupakan inisiatif International Council on Monuments and Sites iaitu ICOMOS Malaysia. Ia adalah sebuah pertubuhan profesional yang berfungsi untuk pemeliharaan dan perlindungan tempat warisan budaya di seluruh negara. Bagi tujuan ini, ICOMOS Malaysia telah menubuhkan New Village Working Group NVWG pada Mac 2021
yang terdiri daripada 7 orang ahli ICOMOS Malaysia dan juga 7 orang pakar dalam pelbagai bidang bagi mengkaji dan menilaian kesesuaian Kampung Baru Cina dicalonkan sebagai tapak warisan dunia. Untuk makluman yang berhormat, Tuan Dipertua, kriteria umum yang digunakan oleh NBWG adalah seperti yang ditetapkan oleh UNESCO bagi warisan budaya seperti berikut. Dia merangkumi 6 kriteria, iaitu pertama, lokasi tersebut perlu menggambarkan gaya genius kreatif manusia. Kriteria kedua, lokasi tersebut mesti mempamerkan sesuatu perubahan yang penting dalam nilai kemanusiaan dalam suatu tempoh masa atau dalam suatu kawasan budaya di dunia mengenai perkembangan dalam bidang seni bina atau teknologi, seni monumental, perancangan bandar atau reka untuk landscape. Ketiga, lokasi tersebut perlu unik atau sekurang-kurangnya yang luar biasa kepada tradisi budaya atau tamadun yang hidup ataupun yang telah pun hilang. Kriteria keempat, lokasi perlu merupakan contoh yang luar biasa seperti jenis bangunan, seni bina dan keseluruhan teknologi atau landscape yang menggambarkan sesuatu peringkat penting dalam sejarah tamadun manusia. Yang kelima, lokasi perlu menjadi contoh yang baik sebuah penempatan tradisional manusia, penggunaan tanah atau laut digunakan yang mewakili budaya atau interaksi manusia dengan alam sekitar. Kriteria keenam, lokasi itu hendaklah secara langsung berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau tradisi hidup, idea-idea atau kepercayaan, seni dan karya sastra berkepentingan sejagat yang menonjol. Bagi mencalonkan sesuatu kampung sebagai tapak warisan dunia UNESCO, lokasi kampung tersebut mesti mempunyai nilai sejagat yang menonjol dengan izin Outstanding Universal Value dan memenuhi sekurang-kurang 1 daripada 6 kriteria yang saya sebut di atas. Untuk makluman Tuan Dipertua, KPKT sentiasa bersikap terbuka kepada semua pihak termasuk NGO, ahli-ahli yang berhormat dalam mana-mana cadangan pencalonan Kampung Baru Cina ataupun mana-mana kampung sebagai tapak warisan dunia yang membawa faedah kepada negara. Dalam hubungan ini, sekiranya terdapat permohonan daripada ICOMOS Malaysia, KPKT bersama Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTAD, akan mempertimbang dan membuat penelitian, kajian cadangan tersebut terlebih dahulu, memandangkan Kampung Baru Cina adalah di bawah seliaan Kementerian KPKT. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua dan ahli yang berhormat, Kerajaan Madani mengambil pendekatan sentiasa mengalu-alukan pencalonan kampung tradisi Melayu termasuk di Sabah dan Sarawak sebagai cadangan tapak warisan dunia UNESCO sekiranya ia menepati dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO. Namun, perkara ini perlu diselaraskan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, memandangkan kampung-kampung tradisi Melayu adalah di bawah bidang kuasa kementerian tersebut. Tuan Dipertua, akhir bicara, penggulungan saya padat, ringkas dan harap tepat, di mana saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Dipertua serta ahli-ahli yang berhormat Senator, di mana kerajaan perpaduan ini berkhidmat untuk semua. Sekian, terima kasih Daun Keladi. Ada soalan saya jawab lagi. Saya menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Titah Diraja Tuan Yang Di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ringkas dan padat dalam masa 10 minit saja. Ini penggulungan yang amat baik.